أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita selaku hamba Allah, umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bertakwa kepada Allah, kita takut kepada Allah dengan erti kata kita meningkatkan ketakwaan dan ketakutan kita kepada Allah. Kita mengikuti segala suruhan Allah dan kita menjauhi segala larangan Allah. Kita mengikuti jejak langkah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita jauhi segala perkara yang membawa kepada bid'ah, syirik dan khurafat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang lebih bertakwa, hamba yang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijaminkan mereka di atas dunia dengan penuh kesenangan dan di akhirat juga mereka memperolehi anak kecil syurga, menjadi ahli syurga bersama-sama dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, buat pertama kali kita berada di atas bumi yang Allah Ta'ala beri seketika kita hidup. Alangkah indahnya sekiranya kita menjadi orang yang lebih mudah dalam pekerjaan, yang suka memperabdikan diri kepada Allah, menuju kepada masjid, membuat setiap perkara yang membawa kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya menjadi bapa, menjadi pemimpin keluarga yang membentuk, mendidik, mentarbiah anak-anaknya menuju ke jalan agama al-Islam dan mematuhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh hukum syarak. Kalau kita fikir di dunia yang penuh dengan fitnah, dunia yang terbuka luas, khususnya bagi pemuda-pemuda di zaman sekarang, kalaulah kita selaku bapa yang bergelar ayah di dalam rumah tangga, kita menjadi pemimpin kepada anak-anak menuju kepada tarbiyatul Islam, marilah ujian gapo pun mereka yang menentik Islam, buka gotu buka goning, seri gotu seri goning, tak apa. Sekiranya bapa bertanggungjawab, beramanah dalam mendidik dan membentuk anak-anak mereka ke jalan agama al-Islam, mereka lebih faham, mereka boleh jadi orang yang berfikir waras, tidak membuat sesuatu yang boleh mendedah ataupun membawa mereka ke jalan yang murka. Kaum muslimin hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, khutbah Jumaat pada hari ini, marilah sama-sama kita memuhasabah diri. Kita mengambil pengajaran al-Islam untuk kita letak di hadapan, untuk kita berjalan bersama-sama menuju ke syurga Allah
jauh daripada azab kubur dan juga api neraka, waliyadzubillahi min dzalik. Kaum muslimin hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, di manakah tiang agama al-Islam yang akan didukung oleh para pemuda-pemuda kita, khususnya di tempat kita, dan pada umumnya di dalam dunia semuanya. Cuba kita tengok, kita lihat, kalau sekiranya pemuda itu dibandingkan sebagai tiang dalam satu rumah yang akan kita bina, maka di manakah mereka pemuda yang sanggup mendukung, bergandeng bahu untuk membina bahtera ataupun rumah ataupun istana untuk nak menjaga agama mereka, iaitu al-Islam, daripada ditindas, daripada diberi peluang untuk membuat perkara yang boleh membinasakan mereka. Cuba kita tengok di tempat kita, khususnya di Cawak Menara, berapa banyak perkara acara yang akan dibuat oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab untuk menghancurkan akidah kita selaku orang Islam. Khususnya mereka buat acara untuk nak menghapuskan mereka-mereka yang bergelar anak muda. Kaum muslimin, bapa yang dirahmati Allah, kita klik ke rumah, kita tengok anak kita. Cuba kita buat buah fikiran, kata, adakah anak kita ni fikiran al-Islam, ataupun anak kita fikiran sekularisme yang dikenali sebagai liberal di zaman ni. Boleh buat berlaku. Jangan setuju dengan hati ke, pakai jolo selalu dah. Cuba kita tengok anak muda di tempat kita lah ni, anak muda yang digelarkan sebagai tiang bagi rumah, adakah mereka berbentuk kepada bentuk agama ataupun lari daripada tu? Kalau kita tanya anak-anak muda di zaman ni, siapakah mereka yang bergelar asyara mubasyirin bil jannah, yang Nabi jamin para sahabat ketika berada bersama dengan Rasulullah mereka masih hidup, tapi mereka digelar, dijamin sebagai ahli syurga. Tak mati lagi jadi ahli syurga dah. Cuba kita tengok berapa persen, berapa ramai manusia yang kehidupan dia mengikuti jejak langkah para ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya amat duka citanya, setengah daripada pemuda yang saya kenali kadang-kala tidak pernah nak bawa diri mereka untuk mengambil tahu tentang kehidupan para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup mereka tercampak, terbiar, tergulung dari gulungnya orang sekularisme, orang yang tidak kenal di antara perbuatan halal dan juga haram, orang yang mengasingkan di antara politik, di antara agama, di antara ibadat. Tak boleh mari nak duduk sekali. Dia basuh fikiran anak muda di tempat kita ni. Sekiranya mu nak jadi gapo, mu jadi gatu, mu tak sadut sakut dengan benda ni. Kalau mu nak lebih-lebih wisuk, tak usah semaya, tak sadut cara hak agama. Kalau mu nak jadi orang juru, mu nak pergi semaya, mu nak ngaji agama pun nak mana pun, mu jangan mari gaul dengan orang politik, mu jangan mari gaul dengan orang main. Ini adalah satu perkara yang menguji kita selaku bapa yang berada menjadi pemimpin di dalam rumah. Fikiran anak-anak muda sekarang tidak pernah nak memikirkan tentang tiang agama yang mereka itu menjadi sepatutnya. Bahkan mereka hidup tak tahu gapo, terbiar ikut demo royak gapo. Hak saya naknya sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Marilah sama-sama kita mendengar satu sejarah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang usia dia muda tapi hemah semangat dia besar. Tujuan dia jelas. Gapo hak dia nak di hari dia duduk dan juga hari yang selepas padanya. Kaum muslimin Jumaat yang dirahmati Allah, wahai pemimpin, bapa yang bergelar ayah di dalam rumah tangga, dan juga wahai pemuda-pemuda Islam, marilah sama-sama kamu melihat gambaran yang telah dipamparkan kepada kamu. Tapi hanya kamu yang tidak mengambil tahu, tak ambil berat sikit abuk. Kalau permainan tu permainan ni, cerita tu cerita ni yang ambil tahu belakang. Tetapi cerita yang boleh membawa mereka menjadi insan yang soleh, cerita yang boleh menjadikan mereka itu orang yang berguna di dalam masyarakat. Gambaran yang telah disebut, diriwayatkan di dalam hadis dan juga di dalam kitab-kitab sejarah yang sahih. Anak muda kita tak pernah mengambil tahu ataupun nak ambil tahu tentang sejarah tu. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, di dalam 12 bulan start daripada bulan Muharram, bulan Safar, ada di dalam bulan 12 bulan ni, satu bulan dinamakan bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang telah lepas kita berada di dalam bulan Ramadan. Bulan ni semua di dalam dunia ni pakat tahu belaka. Di fardu, diwajib ke atas semua orang Islam kena puasa. Sebut kata kena puasa, kadang-kadang orang duk kerja berat tak usah kerja boleh puasa. Tambah-tambah lagi dengan musim panas, musim kemarau. Dah, kadang-kadang mulut bibir kering, dahaga, lapar. Ba masuk boleh puasa, gi royak kacau nai kata. Kerja sekerat hari jadi, tak urut. Dengan sebab kita ni puasa, air tak boleh minum, nasi tak boleh makan. Depa mari orang hak jamai-jamai baru ni suruh berhenti belaka, bukan kata air dengan makan saja dak. Terotak tak boleh tengok, buah atas gerai tak boleh, ngita nak darah orang pun tak boleh. Gisi tu gisi ni kalau boleh membawa kepada batalnya puasa tak boleh. Kau berat dia sampai duk jadi toksik mana tu. Dah, pada berak makan dengan minum tu tak sedar. Apa orang mai royak kata gotu tak boleh, goni tak boleh, tengok maksiat tak boleh. Lagi kau berat. Hak kita naknya, cuba kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dia, mentarbiah para anak muda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbulnya seorang sahabat yang bernama Umair bin Abi Waqqas, adik-beradik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mubasyirin bil jannah. Adik-beradik Umair bin Abi Waqqas ni ketika dia hidup, Nabi jamin dia boleh masuk syurga. Patut Umair bin Abi Waqqas satu ketika dia terfikir kata, dunia penuh dengan keistimewaan, nak gapo boleh berlaku dunia ni. Nak orang tino boleh orang tino, nak harta boleh harta. Kita nak milik gapo dalam dunia ni boleh berlaku dengan izin Allah. Tapi orang bijak ni cara mikir dia, tambah pula dengan seorang tokoh ataupun pemimpin ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan seorang sahabat yang bijak dalam pemikiran dia. Umair bin Abi Waqqas ni ketika itu umur dia lebih kurang 17 tahun.
Usia Umair bin Abi Waqqas, sahabat yang muda, umur dia lebih kurang 17 tahun usia dia. Cuba kita tengok di zaman kita lah ni, hei anak-anak muda ataupun pemuda-pemuda al-Islam. Cuba kamu banding tengok, ataupun bapa yang bergelar ayah di dalam rumah tangga. Seorang sahabat yang berusia muda 17 tahun, pemikir dia apabila Nabi gelar sebagai mubasyirin bil jannah, 10 orang boleh masuk syurga, termasuklah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Patut termasuk juga adik-beradik dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, berat dah kita ni. Ada belaka kalau kira. Sama jatuh ya kita dengan adik-beradik kita ni, dengan kakak kita. Nah, kalau pergi sama pergi pedih ya. Kalau berlari sama pakai kaki ya. Pas lagu mana dia dijamin masuk syurga, pas kita nak masuk syurga balah mana kita. Ya Allah. Pemuda Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai syurga ketika itu. Tapi di manakah pemuda Islam di zaman kita lah ni? Adakah pernah terfikir tentang syurga dan juga neraka? Tak biasa. Kalau kamu memikirkan tentang syurga dan juga neraka, mu tak akan buat benda-benda yang orang bui makan. Belalah barang tu haram pun kacau duk makan juga. Pekerjaan yang boleh membawa kepada memusnahkan kamu bagi haram, mu tak buat dah. Mu akan jadi seperti sahabat Nabi yang berusia 17 tahun di zaman Nabi, yang kehidupan dia tu tak bermakna kalau sekiranya dia mati tak boleh syurga Allah Ta'ala. Hidup seketika ya, dia kata dunia sebagai hamparan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pahal dia dengan Quran, pahal dia dengan pengajaran Rasulullah. Setiap benda barang yang bernyawa itu akan mengecapi mati. Tak kira tua dan juga muda. Kadang-kadang budak yang lahir 6 bulan, 7 bulan Allah Ta'ala ambil gida. Kadang-kadang pemuda yang tak ada nak bini beranak Allah Ta'ala ambil gida. Kadang-kadang orang tua yang berusia tak sampai 60 tahun Allah Ta'ala jepuk gida. Tapi seorang sahabat Nabi Umair bin Abi Waqqas, fikir dia emosional, orang panggil orang bijak. Nak buat balah mana kita ni jadi ahli syurga kata. Wahai pemuda Islam, fikirkanlah tentang jalan yang boleh membawa kamu menjadi insan yang soleh. Fikirkanlah kamu jalan yang boleh membawa kamu kepada syurga Allah Ta'ala. Jalan yang menjauhkan kamu daripada neraka Allah Ta'ala yang amat pedih, waliyadzubillah min dzalik. Umair bin Abi Waqqas satu ketika dengan usia dia yang muda, semaya bangkit dia di tengah malam, berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ya Allah Ta'ala izin dia boleh bersama-sama dengan tentera Islam menuju ke medan perang. Tak ada jalan lain dah, dia kata. Aku seharusnya menjadi pahlawan, pemuda yang berani berperang di dalam medan perang, menentang orang-orang musyrikin untuk mengangkat rayatul Islam. Bukan kata dia perang nak mati dah. Orang hak mati di tangan dia pun orang hebat-hebat juga. Bukan kata perang masuk ke serah diri mati masuk syurga dah. Perang sungguh. Dia guna kebijaksanaan dia tu, kena guna. Tapi kalaulah tercatat di dalam Lauh Mahfuz dengan izin Allah menjadi para syuhada yang gugur di dalam medan perang, mereka ini akan masuk syurga tanpa hisab. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, Umair bin Abi Waqqas dengan usia yang muda, dia tahu kata kalau dia minta dengan Rasulullah,
Nescaya Rasulullah tak akan bui dia bersama-sama pergi dalam medan perang. Orang muda, kalau umur kita 17 ni, kalau ibu bapa yang sayang kepada anak ni, nak pergi sewing tak ui. Abah minta pergi tubik pergi beli sewing, tak boleh, takut kena tepuh ke kereta. Saya kan anak. Nak ayat kata umur 17 di zaman kita hari ni. Pada satu kisah, secara ringkasnya, Umar bin Abu Waqqas ni, selepas daripada dia minta doa dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala izin dia bersama dengan tentera Rasulullah menuju ke medan perang, dia masuk jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pada tu ni dia pergi tanya abang dia. Dia kata, "Hei Sa'ad bin Abi Waqqas, sekiranya aku nak minta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan tentera Islam di dalam peperangan Badar Kubra, berlakunya di dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Mu rasa kata Rasulullah izin ke tak?" Abang dia kata, "Hei Umar bin Abi Waqqas, kalau sekiranya niatmu molek, tujuanmu jelas, mu teragi jumpa Rasulullah. Oleh kerana Rasulullah ni orang yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mu minta dah kepada orang yang menjadi kamu selaku manusia, iaitu Allahu Rabbul Alamin, insya-Allah boleh jadi Rasulullah wi kamu." Lepas pada dia bicara dengan abang dia, dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok anak muda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mati syahid dalam medan perang. Untuk apa? Untuk memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat lain yang digelarkan mubasyirin bil jannah. Masuk jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendak dia duk bimbang, duk gobar, rasa genaling. Takut apa? Takut Nabi kata tak boleh. Tak boleh tubik perang. Umurmu muda lagi. Rasa kata perah sungguh dah kalau misalnya Nabi tak izin ke dia. Cuba dia berjumpa dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah, hamba ni kalau boleh, sekiranya Rasulullah izin kepada hamba, boleh keluar perang bersama dengan tentera Islam di dalam peperangan Badar Kubra. Hamba minta sungguhlah, kata hamba nak pergi perang. Hamba tak seduk di rumah." Setengah pada anak muda kita learning dah. Kadang-kadang hak jenis malas kerja duduk rumah tak apa dah. Nah, makan gapo ada orang tua. Buka saji gak, kalau budu ke budu, kalau singgih ke singgih, gitu ya. Cuba kita tengok anak muda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama dia minta, Nabi katakan dia, "Hei Umar bin Abi Waqqas, mu tak berasa kata usia mu muda ke? 17 tahun baru. Kalau Allah Ta'ala izin mu umur panjang, banyak lagi perang-perang yang kita akan menempuhi peperangan. Coba kat dulu. Dan orang muda ramai lagi. Hak usia serupa dengan mu, hei Umar bin Abi Waqqas. Tak tubik perang tak apa. Nanti umur 25 ke, teriak dia. Pemuda Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar minta izin dengan Rasulullah untuk bersama-sama di dalam medan perang, tidak diizin, teriak dia. Sampai ke setengah riwayat kata basuh janggut dia. Bakar arak ni belah-belah sel pebaut dah. Nah, dia tak serupa dengan orang Jawi mah kita. Dia basuh arak ni basuh bakar pasal bau. Sampai tu setengah riwayat kata apabila dengar Rasulullah tak izin, teriak dia Umar bin Abi Waqqas, berasa kata permintaan dia, doa dia tidak dimakbulkan. Sedang jemaat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala, Allah yang maha besar, yang menjadi kita selaku hamba, yang telah mencatatkan kehidupan kita di dalam Lauh Mahfuz,
Dia lebih tahu gapo yang tersirat yang ada di dalam hati kita. Sesama manusia bolehlah kita nak nipu. Kita nak ayat kata kita orang molek. Kita nak ayat kata kita orang berani. Kita nak ayat kata kita orang alim. Kita nak ayat kata kita orang kaya. Boleh cakap nak royak. Oleh kerana manusia dia doa seperti kita tu, dia tak tahu gapo ada dalam kita ni. Tapi Allahu Rabbul Alamin yang mencipta kita selaku manusia, dia tahu segala apa yang kita nak dan gapo yang kita duk cinta untuk kita menuju kepadanya. Sebab itulah kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat kepada Umair bin Abi Waqqas, berasa kata sia belah dia. Tengok kata sungguh ni. Dah tak biasa tengok ni. Semaya minta dengan Allah Ta'ala. Nak boleh mati dalam pada medan syahid. Lepas tu mari minta pula. Tak buri teriak pula. Tak apa. Panggil semula. Mari Umair bin Abi Waqqas. Kalau kita buat persiapan, kita akan bersama-sama dengan tentera Islam untuk menuju kepada Badar, iaitu berlakunya peristiwa peperangan Badar di dalam bulan Ramadan. Kesimpulannya, kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, Umair bin Abi Waqqas ni, apabila Nabi izin dia, Nabi suruh buat persiapan. Adakah dia rakyat Nabi kalau gitu tunggu supaya nak kita wah bola? Pak berapa main bola 2 bulan lagi. Kita kena lasok gifit. Unga aku tepi jalan, unga aku dalam patah. Orang tanya unga apa weh? 2 bulan lagi kawan nak beradu bola. Ambil reng. Takut tak ada reng. Tapi sahabat Nabi Umair bin Abi Waqqas, apabila diizin bersama dengan tentera Islam menuju ke medan perang, sedia dah dia. Bukan rakyat Nabi kata minta 2 bulan, dia ambil reng. Dah. Makna kata dia ni standby dah. Sedia tu daripada umur berapa kita tak tahu. Balah mana dengan bapak dia yang mendidik dia menjadi orang yang soleh. Balah mana ibu yang mentarbiah dia di dalam rumah untuk menjadi anak ahli syurga. Cuba kita fikir tengok. Di zaman kita di manakah keluarga yang mendidik anak sentiasa bersiap sedia untuk agama Islam? Manakah ibu bapa yang mendidik anak-anak muda mereka untuk menjadi anak muda ahli syurga? Di manakah ibu bapa yang mendidik para-para anak muda yang sentiasa menentang kepada benda yang boleh membawa kepada benda maksiat, benda yang boleh membawa kepada benda haram, benda yang boleh membawa kepada menghancurkan agama Islam? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua, marilah sama-sama kita menjadi manusia yang lebih bijak dalam kita mendidik, kita mengatur, kita mentarbiah ahli keluarga kita di dalam rumah, khususnya para-para anak muda yang menjadi tiang bagi agama. Kalaulah sembahyang itu digelarkan tiang bagi agama, anak muda juga setengah daripada ulama menggelarkan mereka untuk menjadi tiang bagi rumah di dalam keluarga. Pentingnya anak muda ni, siapa ke musuh-musuh Islam, khususnya agama Yahudi, agama Kristian, Nasara, dan juga agama-agama yang tidak berpuas hati dengan agama Islam. Mereka sentiasa mengambil tumpuan. Mereka sentiasa lihat di masjid-masjid mana, sekiranya kampung mana masjid dipenuhi dengan anak muda,
Mereka akan mengadakan satu perjumpaan mesyuarat untuk nak membinasakan akal minda mereka untuk jauh daripada masjid dan juga Quran, lagi-lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak ayat kata pentingnya anak muda. Di dalam khutbah yang kedua sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sejarah Umar bin Abi Waqqas tercatat di dalam buku yang sahih, tercatat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi satu contoh tauladan kepada para anak muda yang cita-citanya untuk menjadi gugur di dalam medan syahid, di dalam medan perang, untuk menjadi ahli syurga. Sahabat Abdul Rahman bin Auf menjadi seorang tokoh, orang nego yang besar di kota Madinah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Sakhrin, seorang sahabat yang sentiasa dengar dan juga menerima ajaran wahyu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga sampai kepada tempat kita di zaman lebih kurang 1400 tahun lebih. Jaga hadis-hadis sahih. Abdul Rahman bin Sakhrin, setengah riwayat kata 5000 hadis lebih. Abu Hurairah, setengah riwayat kata 100 ataupun 900 hadis lebih. Yang Abu Hurairah riwayat hadis sahih saja, tak ada hadis dhaif sikit. Sahabat lain lagi, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang menentang bagi orang yang tak keluar zakat. Umar kata tak sah perang dengan orang tak keluar zakat. Kita pergi kecek kira, tak boleh. Orang tak keluar zakat dinamakan orang murtad, keluar daripada agama Islam. Sekiranya mereka engkar, wajib perang dengan mereka tu. Islam tapi tak keluar zakat, patut engkar pula, wajib perang dengan demo tu. Cuba kita tengok alangkah hebatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada dah, Nabi wafat dah. Tapi di dalam mereka penuh dengan agama dan juga kepahaman al-Islam, menjadi orang-orang yang mengangkat rayatul Islam, bendera Islam. Untuk gapo kaum muslimin Jumaat yang dirahmati Allah? Untuk mereka jaga sampai kepada zaman kita, zaman sekarang lah ni. Tapi amat duka citanya, apabila mereka itu bertumpah darah menjaga rantai-rantai hadis dan juga Al-Quranul Karim yang dia jaga supaya kita boleh mempelajari, mendalami, faham supaya mereka itu faham. Tapi kita tak ambil tahu langsung, kita tak say dulu dah. Kalau hak bagi kita tak berahi, tak usah mai royak lah, kita tak say. Kalau bagi kita berahi, tak royak pun siapa cokoh tunggu. Kalau lah para sahabat berada di zaman kita, dia akan tengok dan menangis, sedih dengan sebab umat di zaman kita di hari ini tak say perkara-perkara yang dijaga semenjak daripada 1400 tahun lebih. Perjalanan para ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada siapa yang ambil pada colek mari royak, mari dengar, mari turut, tak ada. Sebab itulah kaum muslimin hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menjadi manusia yang lebih bijak dalam menentukan sesuatu perkara. Kita menjadilah bapa di dalam keluarga untuk mendidik anak-anak kita menuju kepada agama al-Islam. Ingatlah kata, tak kira agama mana pun di dalam dunia ni, kamu tidak akan apa-apa ke dana, tak akan jadi orang miskin. Ngajilah gapo pun, kalau kamu tidak beriman, tidak faham agama al-Islam, kamu akan menjadi orang yang apa-apa ke dana dunia dan juga akhirat. Jangan bimbang anak kita nak ngaji kok mana pun, jangan bimbang. Jangan ngaji bagai yang sahih, bagai yang boleh melandaskan mereka kepada agama al-Islam. Janganlah kita fikir kata ngaji agama ni ngaji yang boleh menjadikan seseorang tidak ada masa depan. Jangan. Ngaji atas kok ngaji siang, tak ngaji langsung nah, doa pagi pun tak baca. Bismillah makan pun dok.
Tapi suhu dah boleh ngaji dengan sateracang tu, sateracang ni hak dunia peseng. Duduk ni jom di zaman lah ni. Untuk gapo tu bik mari nak jadi huana tu huana ni. Ingatlah bagi ibu bapa yang sentiasa memikirkan benda peseng ni untuk mendidik anak-anak mereka, mereka akan bertanggungjawab di depan Allah Taala nanti. Mereka lah akan bertanggungjawab di depan Allah Taala bagaimanakah mereka membentuk anak-anak muda di zaman mereka. Sebab itulah kaum muslimin hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala masih lagi sayang, cinta kepada kita selaku hamba. Taruh umur kita tak mati lagi ni. Boleh jadi saya orang kecek tu bik tagi kena tepuh ke kereta mati. Boleh jadi belaka. Dan kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, klik rumah tidur tak khabar pun boleh jadi. Tapi hak kita naknya terakhir, buatlah gapo-gapo pun yang boleh menjadi kita orang yang soleh dan menguntungkan kita dunia dan akhirat. Menjadi manusia yang beruntung dunia dan akhirat. Itulah hak kita nak. Dah belum lewat lagi masa, masih ada anak-anak muda, kamu adalah soft hadapan di dalam agama Islam. Sekiranya kamu tidak memahami agama Islam, siapakah akan menjadi tiar untuk mendukung, untuk menjaga beban agama al-Islam? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.